Bagi dia akan kutip semua sebab kitab ni orang pondok mengaji. Nah, kitab ni orang pondok mengaji. Sementara kitab ni orang tak pondok-pondok mengaji. Nah, jadi ada beza dia nah. Ada beza dia. Orang pondok mengaji dia tak boleh suka-suka seronok-seronok jamu mata nah. Dia kena mengaji sungguh-sungguh. Kita orang orang tak pondok ni lagu kita lah. Dia nak ada hiburan sikit kan. Dia tak boleh terlempar terus, tulus saja. Dia akan tidur lebih daripada guru dia. Okey. Yang satu lagi kitab, ada kitab warna purple yang saya bawa main yang terendam dengan banjir tu. Kitab tu saya ingat ada sahabat-sahabat boleh muka surat berapa tulis apa? Tulis message kat situ nah. DM direct message kat situ, boleh sahabat-sahabat lain buat rujukan. Hak lain daripada tu saya tak tahu sebab edisi Syama'il Muhammadiyah ni memang banyak dikeluarkan dengan cara yang berbeza-beza tapi isi dia tak lari, semua sama. InsyaAllah semua sama selagi berpandukan kepada Imam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Baik, kita tengok sambungan kita hari ini bab yang ke-39 iaitu pada membicarakan tentang cara tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum tu sama-sama kita berdoa dan berselawat bagi menambahkan keberkatan dalam majlis kita, menerangkan pintu hati kita ila hadratin sayyidina Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa ila jami'al arwahil muslimin wal muslimat wa ila arwahi abina wa ummina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim.
Amma ba'du fa ya ibadallah. Wahai sahabat-sahabat ukhwah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Berbanyak-banyak kita bersyukur kehadrat Allah Ta'ala atas kurniaan Allah kepada kita. Sehari lagi Allah bagi pinjam usia, masa, kesihatan, kewarasan, segala-galanya. Pinjaman Allah, Allah bagi lagi hari ini. Maha pemurahnya Allah. Terima kasih ya Allah. Kami panas, Allah sejukkan. Kami lapar, Allah kenyangkan. Kami sakit, Allah ubatkan. Kami gelisah, Allah tenangkan. Kami miskin, Allah kayakan. Bahagianya menjadi hamba Allah yang bertakwa dan hamba Allah yang sentiasa bersyukur. Banyak, terlampau banyak nikmat Allah untuk kita syukuri. In tuhsuha, jikalau kamu menghitung-hitungnya, nescaya kamu tak mampu nak cerita sampai banyak mana punya besar nikmat Allah pada kita. Dalam nikmat yang Allah bagi pinjam dekat kita hari ini, kita belanja sikit ke jalan Allah, iaitu dengan kita mengambil masa yang Allah Ta'ala bagi untuk sama-sama kita duduk dalam satu halaqah alam maya yang kita sebut sebagai Google Meet. Alhamdulillah, sekarang maktuk-maktuk dah pandai Google Meet. Kalau dulu mendatang apalah bunyi lagu tu. Tapi coronavirus ni dia mengajar kita banyak benda yang tak tahu jadi tahu. Kalau dulu pegang telefon kira yang tiga-tiga sekupang tu, boleh jawab telefon, boleh. Kalau orang tu dulu panggil boleh pukul telefon, jadilah. Tapi hari ni, oleh kerana tuntutan kehidupan hari ni, kita terpaksa menggunakan kecanggihan yang Allah sediakan untuk kita sama-sama menerajui ilmu Allah Ta'ala di dalam satu ruangan lingkup yang disebut dengan nama Google Meet. Okey. Baik, insya-Allah ini kita akan sama-sama membaca hadis yang ke-254 kitab saya. Ada kitab hadis 238. Jadi boleh buat rujukan bab yang ke-39. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abdullah bin Yazid anil Bara' bin Azib anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ah wada'a kaffahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman wa qala rabbi qini 'adzabaka yauma tab'atsu 'ibadaka. Yang mana hadis ni serupa dengan hadis satu lagi yang nombor 255. Kita tengok baca terus sebab saat lagi dia sama sikit ya perubahan dia. Haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdullah mithlahu wa qala yauma tajma'u ibadat. Okey, ini doa tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya doa tidur ni banyak yang Nabi wasiatkan kepada kita. Tapi yang selalu yang masyhur yang kita bawa, Bismikallahumma ahya wa amut. Walhal yang tu terkali. Kita terkali bukan Bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma amut wa ahya. Ahya tu kemudian. Tapi kita manusia yang mementingkan kehidupan, kita nak hidup dulu. Kan? Baru nak mati. Rasulullah bila dia nak tidur, dia akan sebut dia nak mati dah. Kemudian baru dihidupkan. Adakah salah selama ni kita beramal doa Bismikallahumma ahya wa amut? Tak salah. Boleh teruskan beramal. Teruskan beramal. Tapi bila kita belajar, kita jumpa hadis-hadis yang dibawa oleh Imam Tirmizi ni. Kan saya kata Sunan Tirmizi. Hadisnya semua sahih. Bila kita jumpa doa-doa yang terbaru, yang dibawa datang. Terbaru bagi kita. Sebenarnya dah beribu tahun dah yang dibawa oleh Imam Tirmizi. Jadi kita beramal dengan ilmu yang kita ambil daripada hadis sahih karangan Imam Tirmizi ataupun kita panggil Sunan Tirmizi.
Tak salah nah. Kalau kita jumpa sahabat di luar ni jangan kata, salah tak hang baca doa tidak macam tu. Tak salah. Nah, boleh terus beramal. Baik. Apa maksud hadis yang kita baca itu tadi? Al-Bara' bin Azib. Yang ni Al-Bara' bin Azib ini adalah salah seorang daripada sahabat Nabi SAW. Dia menyatakan, ketika hendak tidur, Rasulullah SAW sentiasa meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan baginda. Lalu baginda berdoa, Ya Allah, lindungilah aku daripada azabmu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu dari kubur. Ini di antara doa yang pernah dibawa oleh baginda Nabi SAW ketika baginda tidur bersama Bara' bin Azib. Dalam peristiwa ini, Al-Bara' bin Azib ini pernah tidur di sisi Nabi SAW ketika mana mereka berada di dalam khemah selepas perang. Perang dah habis, jadi sementara nak tunggu, nak kumpulkan semua sahabat-sahabat, ambil masa beberapa hari untuk mereka pulang ke Madinah. Jadi ada satu hari tu Bara' bin Azib tidur di sisi Nabi SAW dan maka Bara' pun menceritakan kepada sahabat-sahabat lain. Aku tidur dengan Nabi, Nabi tidur macam ni. Nah, diceritakan dia meletakkan kedua tangannya di bawah pipi. Dia letak dua tangan di bawah pipi. Ni, dihimpunkan kedua tangan lantas diletakkan di bawah pipi. Dan ada yang kata, ada hadis kata dia letak satu saja tangan di bawah pipi kanan. Pipi kanan. Jadi dia buka lagu ni. Dia buka macam ni. Di antara telinga dan juga pipi. Lantas baginda tidur mengiring. Kalau dah letak di bawah pipi kanan, bermakna baginda tidur di atas lambung kanan, ataupun kita panggil Nabi tidur di atas rusuk kanan. Sebab yang mana disebutkan beberapa hadis Nabi SAW ini dia tidur awal malam. Nabi tidur awal malam. Awal malam ini diartikan kalau kita hari ini pukul 10 lah. 10, 11, 12. Elakkan tidur pukul 12 ke atas. Tapi kita yang tu lah yang nak buat amalan. Elakkan tidur pukul 12 ke atas. Waktu paling cantik tidur iaitu selepas Isya. Kita lepas Isya ni ada yang baru nak bermula aktiviti. Aktiviti makan minumnya, aktiviti yang tak selesai lagi, nak tengok TV ke nak sambung siaran hak dia rakam siang tadi tak sempat tengok. Ada aktiviti malam. Jadi bagi Nabi SAW tidurlah seawal malam. Seawal malam ini maka diklasifikasikan oleh para alim ulama, Nabi tidur pada awal malam sebelum pukul 10 dia tidur dah awal. Sebab kualiti tidur ada pada waktu sebelum pukul 12. Kalau kita tidur pukul 9, 10, 11 kita ada 3 jam. Kalau kita tidur pukul 10, 11, 12 pun kita ada 3 jam. Kerana 1 jam bersamaan kepuasan dia 2 jam. 2 jam tidur. Kalau kata kita dapat 10, 11, 12 kita bangun. Kita perumpamaan macam mana kita boleh dapat tidur. Kalau 10, 11 ke 12 tu kita kata 2 jam lah, 4 jam tidur. Kalau kita tidur 9, 10, 11 perumpamaan macam kita tidur 6 jam. Kan sebaik-baik tidur yang cukup. Tidur yang cukup ni bukan kata tidur 8 jam direct tu tak. Sebenarnya tidur yang cukup itu ada pada awal malam. Tapi kita ni berbeza Ada yang pukul 2, 3 pagi baru tidur. Itu membuatkan kita letih dan lesu apabila cara tidur yang tak kena. Dahlah cara tidur kita tak sama dengan Rasulullah. Waktu tidur pun tak sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bangun tengah malam. Dia akan bangun tengah malam memulakan ibadat dia pada Allah. Kita tengah malam tu baru nak start tidur. Itu perbezaan dia. Dan tahu tak, daripada tengah malam tu sampai bila? Sampai hampir-hampir
setengah jam atau sejam sebelum terbit fajar. Kalau kita hari ni, setengah jam ataupun sejam sebelum terbit fajar, lebih kurang pukul 5 pagi. Bermakna baginda sallallahu alaihi wasallam tidur daripada berjaga malam daripada pukul 12 dia bangkit tu sampai pukul 5 pagi. Allah ya Allah, manusia maksum, manusia yang tak ada dosa, yang memang digelar sebagai penghulu syurga, tak tidur malam kerana beribadah pada Allah. Bibir baginda tak pernah berhenti beristighfar kepada Allah, memohon keampunan untuk diri baginda dan umat-umat baginda yang akan datang, yang ada di depan mata dan yang tak nampak di pada pandangan mata, yang Nabi kenal dan Nabi tak kenal. Tapi Nabi kata, aku kenal mereka. Mereka cuma datang terlewat. Sebab tak sempat nak berjabat. Kalau sempat, ya Allah, Nabi ni pengasih. Sentiasa meraihkan. Siapa-siapa juga sentiasa meraihkan. Orang yang mesra. Masya Allah. Bila sebut tentang peribadi Nabi ni, memang tersentuh. Rasa bergegak jantung hati. Tangkai hati rasa ni bergegak-gegak. Hebatnya peribadimu ya Rasulullah. Sifat kasih sayangmu, sifat pemaafmu, sifat rindumu yang tak pernah putus kepada kami ini. Dan dia ajak kita tengok dia letakkan tangan dia di bawah pipi dia. Okey. Kita boleh guna secara sebelah tangan. Buka macam ni Buka macam ni kita letak di pipi ni. Ataupun kita boleh gunakan kedua-dua belah tangan kita letak di pipi. Masya-Allah, manjanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tahu tak, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ada bantal. Masya-Allah. Seorang pemimpin agung, seorang khalifah dunia satu ketika dulu, tidurnya selalu dibuang bantal. Kenapa? Dia tak mau, dia takut dia tidur tu ralik. Dia tidur tu ralik. Kita ni cari bantai. Bantai punya belambak ni atas katil. Tukar bantai ni. Saya tepuk-tepuk bantai ni. Tak apa nak gebu dah. Tukar bantai ni. Tukar bantai ni. Bantai ni berlambak-lambak. Hang bantai hak yang kekabu asli pun ada. Hak kekabu tak asli pun ada. Hak yang order. Orang jual ni bantai hotel pun pakat beli. Punya nak cari tidur yang selesa. Nabi cari tidur yang berkualiti. Berehat sebentar. Untuk bangkit bermunajat pada Allah. Inilah kalau nak banding kita dengan dia memang tak sama. Tak sama langsung-langsung. Yang sama kita dengan dia ialah bashar. Dia manusia, kita manusia. Yang lain semua tak sama. Tapi dia tetap menyamakan kita dengan dia. Itu kasih dan sayang baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan diajarkan di sini dia kata, Nabi pun membaca doa. Doa apa Nabi baca? Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadaka. Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadaka. Sekali lagi saya ulang. Rabbi qini. Rabbi qini. Wahai Tuhanku, qini, lindungilah aku. Lindungi ni, peliharalah diriku ini, iaitu pada marilah yauma tab'atsu ibadaka. Pada hari dibangkitkan hamba-hambamu. Yakni pada hari dibangkitkan daripada kubur. Kenapa Nabi bawa mai doa ni? Di depan Bara' bin Azib, Nabi bawa doa ni. Awak tak bawa doa yang selalu kita baca, Bismikallahumma ahya wa amut. Awak Nabi tak bawa doa tu. Baik, ini doa yang paling masyhur sebenarnya. Ini doa yang paling masyhur. Maka kita bolehlah hari ini kita belajar. Oh, ini doa Nabi. Rabbi qini. Qi itu maksud dia. Qini fi'il amal daripada waqa yaqiqi. Qi ni minta Allah Ta'ala pelihara. Lindungilah diri kita ini azabaka. Daripada azabmu pada bila? Bila azab ni? Azab pada hari kebangkitan. Dan satu lagi hadis yang kita terus baca tadi, hadis 255, yauma tajma'u ibadat. Kata seorang sahabat lagi, dalam hadis ni sahabat dia Abi Ubaidah kata, aku dengar Nabi baca, dia tak kata yauma tub'atsu ibadat, dia kata yauma tajma'u ibadat. Beza dia tajma'u ibadat dengan tab'atsu ibadat. Samalah.
tajma'u maksud dia pada hari dikumpulkan hamba-hambamu. Ini padang mahsyar lah, hari kebangkitan. Dan kata Bara' bin Azib, aku dengar Nabi kata taba'asu ibadat. Ini berlaku pertelingkahan di antara dua perawi, dua periwayat hadis. Sahabat ni dengar, aku dengar dia kata sini, kata ni, hai bukan dia kata taba'atu, dia kata tajma'u. Jadi perbezaan dua pendapat ini menjadi khilaf bagi mereka tapi menjadi rahmat untuk kita. Kita boleh baca dua-dua. Nah, kalaulah puan-puan nak baca Rabbi qini, wahai Tuhanku lindungilah diriku ini, azabaka yauma tajma'u ibadaka. Ataupun kita nak baca Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadaka. Okey, lepas ni highlight doa ni, nah tulis bagi besar-besar, lekatlah dalam di tempat tidur tu. Nah, ataupun tulislah nak tidur malam ni bacalah, sebab di antara doa yang paling masyhur ni. Nah, doa yang paling masyhur. Kita hak yang masyhur tu bismikallahumma ahya wa amut. Ini kemasyhuran yang dibawa datang oleh sahabat-sahabat baginda. Jadi boleh ambil di antara salah satu keduanya. Kenapa doa ini paling masyhur berbanding dengan bismikallahumma ahya wa amut? Kenapa doa ini paling masyhur? Kerana Nabi menyebut hari kebangkitan. Itu dia masyhur doa ni. Nah, kerana tidur kita ini adalah saudara mati. Sebab Nabi sebut tidur itu adalah saudara mati. Bila kita tidur ni ibarat kita mati. Di dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut, tidur ini adalah separa mati. Ketika mana kita tidur, kita tak sedar apa yang berlaku ke atas diri kita. Mungkin kita tidur tadi cantik, dengan keadaan tangan kita berlapik di pipi kanan, kaki kita yang bengkok sedikit. Waktu tu tidur, waktu mula tidur. Saat lagi habislah. Ketika mana dia mati separa tu, mati seketika tu, ada yang selimut duk tang mana, bantai duk kat mana. Dia tak tidur atas bantai dia pergi tidur atas bantai orang. Dia rabut orang punya bantai. Yang tu hak ganas punya tidur tu lah. Sebab apa? Sebab kita dalam keadaan yang tidak sedar. Jadi Nabi ni, kalau macam tu lah awal tidurnya, maka macam tu lah akhir tidurnya. Orang tidur 3 jam, bukan macam orang tidur 8 jam. Tapi kualitinya bersamaan dengan 6 jam lah. Hebat. Allah Ta'ala letak. Dan katanya, kenapa Nabi sebut Yaumat tab'asu ibadat ini, pada hari dibangkitkan hamba-hamba engkau. Agar kita ni waktu nak tidur pun kena ingat kat mati. Mungkin tidur kita ini adalah tidur yang terakhir. Maka akhir kalam kita ada menyebut tentang kematian. Dan sebaik-baik ingatan adalah memperingati tentang kematian. Kematian yang akan menjemput kita bila-bila masa. Maka dengan kebesaran baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda juga mengajak kita di kalangan umat baginda untuk sentiasa mengingati mati dan hari dibangkitkan di akhirat, di alam kubur dan sebagainya. Mana nak tahu malam ni adalah malam terakhir kita tidur. Jaga-jaga kita terjaga di alam barzah. Dengan pakaian kita yang tak cukup lengkap. Kita buka-buka mata tengok-tengok kita dah ada dalam ruangan yang sempit, yang gelap gelita, ditemani dengan tanah-tanah yang ada di keliling kita. Masya Allah. Itulah sebab apa doa ini doa masyhur. Doa ini doa masyhur. Minta lindung daripada Allah. Andai ada azab kubur, minta Allah Ta'ala lindung. Kalau aku mati, lindungilah ya Allah. Itu doa yang terakhir yang meniti di bibir kita. Memang kita mengharapkan mati sebagai kematian husnul khatimah. Jadi Nabi pun mengajar dengan sebaik-baik doa, iaitu sekali lagi saya ulang, Rabbi qini azabaka. Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadaka. Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadaka. Okey. Doa ni saya kata beramal. Kalau kita tak pernah, mulakan. Nak mula bila? Minggu depan ke? Mulakan hari ni
mulakan hari ni. InsyaAllah. Sama-samalah. Macam tu juga saya. Sama-sama. Bukan saya baca dekat perempuan saja. Terutama untuk diri saya sendiri peringatan. Bila kita ada ilmu, kita sama-sama beramal. Dengan cara kita beramal, kita mengikat ilmu kita. Lepas ni tulis. Jangan biar dalam buku ni. Kalau biar dalam buku ni pakai tak hafal. Tulis baru keluar dia. Keluarkan kalimah ni, tulis bagi besar sikit. Kalau kata tak kerti tulis, pergi cari anak cucu pandai-pandai dah lah ni. Tulis besar sikit mak nak baca. Bukan panjang mana pun. Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadaka. Mudah sangat-sangat insya-Allah. Dalam mudah itulah jangan buat mudah. Baik. Hadis seterusnya hadis 256. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Sufyan an Abdul Malik bin Umair an Rabi'i bin Hirash an Huzaifah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashi qala Allahumma bismika amutu wa ahya wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ma'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini masyhur. Yang ni masyhur. Okey. Apa dia? Hadis yang dibawa datang daripada Huzaifah radhiyallahu anhu menyatakan setiap kali hendak tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa. Doa apa yang Rasulullah baca? Dengan nama Allah aku mati dan hidup. Okey. Garis dekat Allahumma bismika amutu wa ahya. Garis kat situ. Kalau garis ni, tak lagi kalau kata buka tengok, dia tahu lah. Ni doa dia. Doa yang Nabi baca, Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Kita baca, Allahumma ahya wa amut. Kan? Terbalik sebenarnya lah. Selama-lama ni amalan kita amalan terbalik. Tapi tak salah. Makna sama. Cuma Nabi ini lebih mementingkan kehidupan ketika mati. Selepas mati. Daripada hidup di dunia. Sebab dia kata dunia ni sementara saja. Berbeza dengan kita. Kita kena hidup. Nak hidup. Kita banyak mementingkan pada kehidupan dunia. Berbanding dengan kehidupan akhirat. Nabi ni dia kira dia pandang hidup selepas mati. Sebab tu dia sebut mati dulu baru dihidupkan. Itu doa sebelum tidur. Wa izastayqadha. Dan ketika mana baginda bangun daripada tidur, baginda akan membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini tak ada khilaf. Doa ni yang selalu kita baca. Memang tidak ada khilaf. Apa yang disebut, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Ini doa selepas bangun tidur. Ini alhamdulillah. Hak yang mula tu agak sedikit perbezaan dengan kita yang duk bawa selalu. Yang Nabi baca, Allahumma bismika amutu wa ahya. Kita baca Allahumma bismika ahya wa amut. Pasal apa terkalih? Pasal kita kalih. Pasal kita kalih. Lepas daripada ni, lepas kuliah hari ni, bermula daripada hari ni, kita tukarkan doa kita. Allahumma bismika amutu wa ahya. Tapi saya tak kata selama ni kita baca tak betul. Tak, betul. Ada juga hadis yang dibawa datang. Cuma hadis tu tak masyhur. Kita kan nak buat amalan di sisi Allah. Kita nak amalan yang boleh mendekatkan diri dengan Allah. Kita nak amalan yang macam mana Nabi buat, macam tu kita nak buat. Jadi apabila kita nak tiru bagaimana cara yang Nabi buat, macam tu yang kita nak buat, kita ambil lah apa yang telah ditinggalkan, wasiat-wasiat yang dibawa datang kepada kita melalui hadis-hadis sahih. Maka beramallah dengan itu. Lepas ni tukarlah Allahumma bismika amutu wa ahya. Nabi sebut dengan nama Allah aku mati baru hidup. Kita ni bismikallahumma ahya
wa amutu. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Salah tak? Tak salah. Cuma kita nak tidur, bukan nak bangun. Bila nak tidur, kena sebutlah kan tidur itu separa daripada mati. Tidur itu saudara mati. Jadi orang nak tidur ni dia nak mati. Nah, seeloknya dia sebutlah Allahumma bismika amutu. Nak habaq ni dia nak mati dulu. Tak lagi dia ni tidurlah, insya-Allah lah. Tengok-tengok terjaga pada sekian-sekian waktu untuk nak bangun. Alhamdulillahilladzi Maha suci Allah, segala puji bagi Allah ahya yang telah menghidupkan aku ba'da ma amatahu, selepas dimatikan aku, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya tempat kembali, tempat dibangkitkan. Puji balik Allah. Kalaulah kata kita tengok berapa ramai yang mati dalam tidur no, dia pun tak ready. Kalau dia tahu kata dia nak mati dalam tidur, dia takkan tidur. Andainya malam ni kita nak tidur, dapat alamat, kalau tidur malam ni mati. Tak tidur, sanggup berjegil. Sanggup berjegil. Tak malah kalau tidur sat lagi mati. Tak ada siapa yang bersedia untuk mati dalam keadaan tidur, dibimbangi. Mati tu tak ada nak kata apa. Jadi jadikanlah doa-doa yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini sebagai doa akhir kalam sebelum kita pejam mata. Kita yang boleh ubah diri kita. Orang lain tak boleh ubah diri kita. Macam mana cara kita nak ubah diri kita? Dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, duk lagu tu lah. Kita mungkin boleh pasang earphone dalam lubang telinga, kita pasang lagu, kita sambil menyanyi lah. Ada yang kita tengok remaja-remaja masa kini pasang lagu gedebung-gedebang buat dalam lubang telinga. Mak panggil tak dengar, ayah panggil tak dengar. Rumah terbakar sampai hangus satu rumah pun dia tak tahu apa. Dalam lubang telinga dia ada muzik yang melalaikan. Andai tidurnya dalam keadaan sedemikian, maka mati ia dalam keadaan muzik yang sedemikian. Itulah akhir kalamnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Cukup mengerikan. Dan di antara doa Nabi minta pada Allah Ta'ala agar jangan mati dalam keadaan tidur. Jangan mati dalam keadaan tidur. Baginda bimbang tak sempat mengakhiri kalam dengan husnul khatimah. Tu yang Nabi di bibir sentiasa meniti kalimah-kalimah Allahu Ta'ala. Hebat okay. Saya kita cerita macam mana Nabi tidur. Okay, kita baca hadis seterusnya. Hadis 257. Siapa kita lagi satu? Hadis 241. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana al-Mufaddal. Mufaddal pun boleh, Mufaddal pun boleh. Bin Faddalah an Uqail rahu an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashih kulla lailatin jama'a kaffaihi fanafasa fihima wa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma masaha bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ra'sahu wa wajhahu wa ma aqbala min jasadihi yasna'u dhalika thalatha marrat. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur di tilamnya pada setiap malam, baginda menyatukan kedua-dua tapak tangan baginda. Kemudian baginda meniup kedua-duanya. Baginda membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Setelah itu dengan menggunakan kedua-dua tapak tangan itu, baginda mengusap-ngusap bahagian tubuh yang tercapai olehnya. Baginda mulai daripada kepala, muka dan bahagian hadapan tubuh baginda. Baginda lakukannya yang tersebut itu sebanyak 3 kali. Ini satu hadis yang dibawa datang oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Sayyidatina Aisyah adalah di antara isteri yang dikasihi oleh baginda, yang selalu dapat tidur bersama-sama baginda tepat pada waktunya. Dia kata Nabi bila nak tidur di atas firash. Baik, kena faham di sini firash bermakna tilam ataupun tempat lapik tidur.
Diceritakan Nabi ni dia tak ada tempat lapik tidur yang baik. Tak ada tempat lapik tidur yang baik melainkan daripada pelepah-pelepah tamar dan juga daun-daun tamar yang dianyam oleh isteri baginda dan baginda sendiri. Ambil kalau kita perumpamaan daun nyok. Anyam-anyam disulam-sulam dibuat macam tikar tu. Jadi itu tempat lapik baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali kata Aisyah baginda bangkit akan berbirat-birat, ini berbekah-bekah di belakang Nabi, kesan daripada tidurnya Nabi. Nah, abang kata tempat tidur Nabi tu bukan tilam empuk Tilam tu tilam kerah, bukan tilam pun. Adalah tempat lapik tu saja, lapik daripada, kalau hari ni kita panggil tidur atas tikar mengkuang. Mana ada tikar mengkuang dah ni habis kuman lemik kan. Habis kuman kita ada kapet. Kalau kata tidur di atas lantai saja pun orang kata awak tidur atas lantai tu sebab nak memuliakan jasad ni nak tidur, nak ambil satu kerehatan. Jadi Nabi tidur di atas firash dia ni adalah tikar yang diperbuat daripada daun tamar yang dianyam lalu dijemur. Daun tamar muda yang dianyam lalu dijemur, kemudian dijadikan tempat tidur Nabi SAW. Hebat hebat. Pemimpin ni paling hebat lah. Tidurnya cukup tawaduk, cukup qanaah. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika mana dia nak tidur, dia akan menghimpunkan kedua-dua tapak tangan baginda itu. Okey, macam mana? Macam ni, kumpul dua-dua, letak di sini. Jangan perapat tekan hidung. Letak di sini. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Okey, tiup pelan. Jangan tiup kuat-kuat, tiup pelan. Secara lembut, sapu daripada kepala. Sapu kepala sampai ke tengkuk. Berhenti di bahagian tengkuk ni. Kemudian sapu pada bahagian depan. Takat tangan sampai. Setakat tangan kita sampai. Sapu di bahagian depan. Kemudian jangan singgah pada bahagian kemaluan. Kat mana yang kita boleh sentuh? Andai kita boleh sentuh bahagian pinggang. Sentuh bahagian pinggang. Terusnya sampailah ke kaki. Kalau boleh sampai. Itu dia kata sekadar yang boleh sampai. Yang sampai oleh kaki. Dibuat sebanyak 3 kali. Ataupun kalau kita nak baca secara meniga-niga. Surah Al-Ikhlas 3 kali. Surah Falaq 3 kali. Surah Tunas 3 kali. Pun boleh. Kemudian kita tiup. Tapi tiup juga dengan keadaan 3 kali. Tiupan dia halus dan perlahan. Sampai habis nafas. Kita tiup bukan fang. Macam kemarin yang saya ajak tu, yang waktu kita baca bismillah tu dia suruh sekali-sekali gitu. Tapi waktu nak tidur yang diajar oleh Nabi ni tiupan yang halus dan perlahan. Tiup di tapak tangan yang kita kumpulkan di sini. Waktu kita baca tu, sebab bacaan kita pada 3 qul itu akan kita ambil balik untuk kita sapu agar menjadi syafaat kepada diri kita, dan dia akan menjadi pengawal andai ada orang nak buat perkara-perkara sihir ataupun kemalangan ketika mana kita tidur seperti berlakunya rompakan ataupun berlakunya kebakaran ataupun banjir besar dan bencana alam. Jadi di antara 3 qul ini yang mana Allah Ta'ala akan jadikan pengawal bagi mengawal keselamatan kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi andainya ditakdirkan kita mati
Contoh katalah rumah terbakar, mati hangus. Orang kata, tu dia tak baca 3 qul. Bukan. Itu hadiah syahid daripada Allah. Itu hadiah syahid daripada Allah. Tapi beramallah seperti mana yang diajar oleh baginda SAW. Dia kata, masahabihima mastata'. Masahabihima ni sapulah mastata' min jasadi. Yang tak sampai. Kalau tak sampai, contoh kata kalau gemuk, orang gemuk ni tak sampai ke kaki. Dia tak sampai. Dekat mana yang dia sampai? Perut dia tebal, dia tak boleh tunjuk. Kadang dia sakit lutut, tak sampai. Okey, dekat mana yang sampai? Dekat mana yang sampai? Adakah doa itu terhenti dekat mana yang sampai? Tak, dia akan pilah. Dia akan mengalir bersama dengan aliran darah kita sampai ke hujung kaki. Tapi kalau boleh kita sentuh kepada hujung kaki, alhamdulillah, lagilah baik. Itu cara yang diajar oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi takkan tidur selagi dia tak buat dan demikian. Kita ni kadang mengantuk sangat dah. Tak boleh. Cuba buat dah. Jangan tinggal kata sayang kat Nabi . Cuba buat. Buat juga insyaAllah . Kalau hari ni tak boleh habis, esok bagi perhabis. Tak boleh habis nak pergi mana . Kalau Nabi nak tidur kot kan. Usaplah pada bahagian tubuh. Terutama pada bahagian-bahagian yang kita rasa sakitnya, kan? Kita ada kan bahagian yang Allah Ta'ala hantarkan kepada kita. Dia bagi kita rasa sakit, Dan kalau kita tengok pada awalnya kenapa Nabi tidur berlapikkan tapak tangan, lantas mengiring di sebahagian di sebelah lambung kanan baginda, sebab ini dalam kajian sains lah kan, Al-Quran dan sains tak boleh dipisahkan. Dalam kajian sains mengatakan kita tidur dalam keadaan mengiring ke kanan ini mengurangkan tekanan jantung, sebab jantung kita duduk di sebelah kiri. Bila kita tidak mengiring belah kanan, jantung kita mendapat rehat yang cukup. Dia kerja jantung ni, dia adalah mengepam darah, menghantar darah itu ke seluruh anggota, nak hantar pergi ke otak, nak hantar pergi ke anggota-anggota yang lain. Jadi bila kita tidur mengiring di sebelah kiri, menyebabkan dia tersepit, dia kena kerja lagi teruk, dia akan lemah. Dia akan lemah. Kata kami duk tidur selama ni tak lemah lah lagi. Tak lemah lah lagi. Tapi cara Nabi jaga kesihatan, Nabi dulu tak ada scan, Nabi dulu tak ada doktor peribadi. Tapi Allah Ta'ala lah yang mendidik baginda yang sedemikian. Jadi apabila dibuat kajian melalui kajian saintis, apa yang tindakan yang dibuat oleh Rasulullah itu adalah benar dan elok. Di antaranya, bila jantung kita di sebelah kiri, kita tidur di sebelah kanan, dia lebih berehat. Dia boleh buat kerja dia. Jadi kalau kita tidur di sebelah kiri ni, kita himpit dia. Dia kena kerja juga. Kita lena, jantung kita tak lena . Kalau kita lena, jantung kita lena, pi. Kalau kita lena, jantung pun lena. Alamak dah, last day lah kita. Tapi kita tidur, jantung tak tidur. Dia buat kerja dia. Tu yang duk main mimpi macam-macam, yang duk bangun tu. Pasal apa? Jantung kita dia buat kerja. Apabila dia dalam keadaan terhimpit, maka dia boleh buat kerja. Dia boleh. Cuma dia kena kerja lebih kuat, mengakibatkan semakin lama dia semakin lemah. Itu kelebihan. Dan kelebihan yang kedua dari sudut saintifik, maka ianya dapat merehatkan otak kiri. Allah Ta'ala ni maha hebat menjadikan manusia ni ada otak kita macam ni. Macam ni. Okey. Otak kiri dan juga otak kanan. Kita tahu setiap anggota dan pergerakan kita ini dikuasai oleh otak ni. Di mana otak kanan, dia menguasai sebahagian sebelah tubuh di sebelah kiri. Dan otak kiri, dia menguasai sebahagian tubuh di sebelah kanan. Bagi orang yang bukan kidal, kanan ni punya buat kerja. Kanan ni buat kerja sungguh-sungguh ketika sedar. Tulis kanan, makan kanan, beruduk kanan dahulu, berjabat salam dengan tangan kanan, kesemualah. Kita guna sungguh-sungguh bahagian kanan ni ketika kita sedar. Dan Nabi pun selalu suruh kita mengutamakan tangan kanan daripada tangan kiri.
Kerana dia lebih mulia. Apa pun kita dahulukan kanan. Pakai kasut kanan, masuk dalam rumah kanan kan. Jadi oleh kerana keutamaan itu membuatkan kanan ni dia buat kerja lagi banyak. Ketika mana kita tidur, Allah Ta'ala nak bagi kerehatan kepada sebelah anggota di bahagian kanan dengan merehatkan otak kiri apabila kita tidur mengiring di atas lambung kanan. Jadi otak kita yang di sebelah kiri ni, dia yang akan menguasai sebelah bahagian kanan kita. Dia dapat berehat. Dia dapat berehat. Dan sebelah anggota kanan kita juga dapat berehat dengan secukupnya apabila otak kiri kita berehat. Sebab kita ni, otak kita, dia tak berfungsi kedua-duanya. Secara serentak. Tapi dia berfungsi secara sekali, satu-satu. Kalau kanan buat kerja, kiri duduk saja. Kalau kiri buat kerja, kanan duduk saja. Dia tak boleh sama-sama buat di dalam bentuk yang berbeza. Tapi kalau dalam bentuk yang sama, dia boleh buat. Kalau kita ajak pusing lagu tu sama-sama, dia boleh. Sebab otak kiri dengan otak kanan boleh berfungsi. Tapi kalau sebelah tangan kanan, buat bulat. Sebelah tangan kiri, buat persegi. Okey, cuba buat. Sebelah tangan, cuba buat bulat. Buat dengan tangan. Sebelah ini buat persegi. Ni, dia nak boleh buat. Tak boleh buat. Kedua-dua otak kita ni tak boleh nak buat secara serentak di dalam bentuk yang berbeza. Jadi keadaan ini menyebabkan dia letih. Bila dia tak mampu nak bekerja lebih. Cara nak bagi dia rehat, tidurlah seperti tidur Nabi SAW. Tidur di atas lambung kanan. Itu kelebihan dia. Dan lagi dalam kajian saintifik mengatakan apabila kita tidur di atas lambung kanan atau rusuk kanan itu boleh mencepatkan sistem pencernaan usus besar, air berak. Buah lagu tu lah, bau berak lah, senang lah. Kira kita kan makan, nak bagi mudah cepat, buang esok pagi. Sebaik-baik simpanan najis dalam perut kita ni, apa yang kita makan malam ni, esok pagi dia buang habis. Tak adalah dia simpan sampai minggu depan. Sebab apa? Sebab sistem pencernaan dia cantik. Elok. Kerana salah satu penyebabnya tidur di atas lambung kanan. Dia boleh proses dengan elok saja. Wallahu a'lam. Tapi kalau dia proses tak elok tu, jangan salahkan tidur sunnah ni. Itu ujian lah Allah nak bagi. Kalau kita tengok Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di antara asbab wafatnya beliau adalah sakit buasir. Sakit buasir dia paling teruk, sampai waktu dia duduk kuliah, anak murid dia sampai kena bawa bekas lapik untuk dia nak duduk sebab darah dia menitik-nitik. Kalau beliau naik kuda ataupun dia naik unta, dia nampak darah buasir dia tu mengalir kok kaki kuda ni, meleleh sampai kok kaki kuda. Basah ekor-ekor kuda dia. Parah tu, parah tu. Adakah kerana mereka kurang beramal? Tak, itu tanda ujian dan kasih sayang daripada Allah. Macam-macam cara Allah tunjuk kat kita kasih sayang, macam-macam cara. Kita terimalah. Kita terima sebagai hamba, kita terus menerima ujian dan kasih sayang. Okey, itu yang ketiga. Dia sebenarnya banyak, dia ada 9. Saya tak mahu cerita lebih lah. Sebab saya tahu dalam kaum muslimah ni ramai doktor belaka. Ada yang doktor duk suntik sendiri ada kan. Jadi saya tak maulah. Kemudian lindung apa? Lindung paru-paru. Melindungi paru-paru kita. Paru-paru kita tahu dia untuk kita pam udara. Kita pam udara. Kita ada paru-paru ada 12 kan. Tapi dikatakan paru-paru di sebelah kanan ni lebih kecil berbanding paru-paru di sebelah kiri. Jangan himpit dia. Kalau himpit dia susah nak membesar. Kalau orang sakit asma, orang suka penat. Jadi amalkan tidur macam tidur Rasulullah. Dan kemudian merehatkan kaki kiri. Sebab apa merehatkan kaki kiri? Okay. Kalau kita tengok orang stroke, kebanyakan orang stroke selalunya dia akan makan sebelah kiri. Sebab sebenarnya yang rajin buat kerja ni kanan. Tapi pasal apa kiri yang bagi kesan? Kiri ni dia jadi tongkat. Bahagian kaki kiri kita dia akan menjadi tongkat pada bahagian kanan. Orang nak buat kerja sebelah lagi kena tongkat. Jadi dia ni sebenarnya, dia kerja dia tongkat. Benda tongkat ni kadang-kadang kerah. Naik krem dia.
Jadi bila kita tidur di sebelah kanan, memberi kerehatan. Tapi kaki kena bengkok lah. Bukan tidur dalam keadaan kaki lurus cedong tu tak. Bengkokkan sedikit kaki. Memberi ruang kerehatan pada kaki kiri yang duduk di bahagian atas tu. Untuk kerehatan. Itu di antara pendapat saintifik mengatakan kelebihan tidur di atas lambung kanan. Ada lagi banyak lagi yang selebihnya. Rasa-rasanya di kalangan sahabat-sahabat kita yang mana doktor, yang mana nurse boleh menerangkan secara terperinci. Saya tak mengaji bab tu lebih-lebih Bukan kata mengaji lebih-lebih, tak mengaji pun. Bab tu cuma tahu kebaikan sebab Nabi dia takkan buat satu-satu dengan sia-sia. Kecuali dengan kebaikan. Itu adalah baginda SAW. Kemudian kita tengok lagi hadis seterusnya, iaitu Ibnu Abbas dalam saya dah tersilap lebih dah. Okey, hadis 258. Hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Salamah bin Kuhail an Quraib an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha wa kana idza nama nafakha fa'atahu Bilal fa'adhanahu bis-salah faqama wa shalla wa lam yatawadda wa fil hadisi qissah. Tu je hadis ni kita tengok kalau baca sekali lalu hadis ni semua pakat tidur tak ambil sembahyang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sampai baginda berdengkur secara halus. Berdengkur ni menggerah dan baginda sentiasa berdengkur halus. Maka Bilal datang untuk melaungkan azan. Ketika itu baginda bangun lalu mendirikan sembahyang tanpa berwuduk terlebih dahulu. Pada hadis ini ada kisah. Sebab tu mengaji kena ada tok guru. Bila tak ada tok guru, dia ambil hadis ni lah. Ambil ayat sembahyang siap-siap. Tidur saat ni mangkit, sembahyang terus. Sebab hadis ni kata Nabi tidur dah lah berdengkur. Kemudian tak ambil wudu terus sembahyang. Okey, sebenarnya cerita dia. Dia kata, sebab tu dia habaq. Pada hadis ini ada kisah. Ada cerita tersendiri. Okey. Macam awal tadi saya cerita. Nabi SAW tidur baginda awal malam. Bangun di tengah malam. Apabila Nabi bangun di tengah malam, Nabi akan tidur balik. Dia bangkit sembahyang tahajud. Bertahajud baginda dia akan tidur balik. Lebih kurang setengah jam atau sejam sebelum masuk waktu subuh. Nabi tidur balik. Dan tidurnya diceritakan oleh Ibnu Abbas di sini. Dia tidur sampai berdengkur. Berdengkur berbunyi. Berkeluar suara halus. Bukanlah sampai bergegak dinding-dinding tu. Nabi tidur ni berdengkur halus. Dengar bunyi nafas baginda. Keluar. Cantik pun dengar. Dengkuran baginda itu. Sampai bila Nabi tidur tu? Tidur baginda sampai Bilal mai. Bila masuk dalam masjid, Bilal pun tengok Nabi duduk tidur. Bilal tak gerak. Bilal terus laungkan azan. Nabi dengar Bilal laungkan azan. Nabi pun habis Bilal azan, bangkit terus sembahyang. Tanpa berwudu. Tidur sampai mengerah tak ambil wudu macam mana? Kita kan belajar kalau kata Lena, Nabi bukan tidur di atas papan punggung tetap tu. Tidur mengiring. Yang disertakan Nabi tidur dia tapak tangan. Dia kalau tidur sebelum masuk waktu subuh, dia akan tidur di atas tapak tangan dalam keadaan lagu ni. Sebab apa? Sebab tak lama lepas tu sengguk jatuh tangan tu, bangkitlah baginda. Tapi dalam hadis ni dia cerita dah lah tidur mengerah. Tak tetap papan punggung pula. Lepas tu bangkit-bangkit terus sembahyang tanpa mengambil wudu. Okey, sebab apa? Dalam ni ada kisah. Kisahnya macam ni. Sebab Nabi kata, inna ma'syarul anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Sesungguhnya tidur para anbiya itu katanya tanamu a'yununa. Yang tidur tu mata kami saja. Wala tanamu qulubuna. Hati kami tak tidur. Tu Nabi-Nabi tidur lah. Kita ni kalaulah tidur mata, hati sekalilah mata dan hati.
Depa mata saja tidur. Hai sampai mengerut takkan tidur mata saja. Masya Allah. Jangan perumpamaan kita dengan Nabi itu tak sama dari segi perbuatan tidurnya. Tidur Nabi itu bukan macam tidur kita. Tidur Nabi itu sentiasa berjaga. Nah, hati baginda sentiasa berjaga mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keadaan ini kita tak boleh ambil. Tapi ada juga sebahagian yang mengambil pandangan depa tidur, pemangkit terus sembahyang. Kalau kita pi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita nanti tengok depan nanti lena kan. Lena sampai mengerang, sekali lagi mangkit terus sembahyang je. Berpandukan kepada hadis ni lah. Tapi bagi Imam Syafi'i dia tak bagi. Kita Imam Syafi'i kan. Tak usah duk tukar-tukar imam dah. Sekali lagi, ni nak tukar lah. Nak pergi taklid Imam Malik. Nak pergi taklid Imam Hanafi lah. Nak pergi taklid Imam Malik. Tak usah duk taklid kalau kita tak reti mengaji nah. Hak Syafi'i pun tak selesai. Jadi, kalau kita tidur hak tetap papan punggung kita tu, boleh. Walaupun mengeruh. Tapi tetap papan punggung kita di atas lantai. Maka tak batal wuduk, boleh bangkit dan terus sembahyang. Tapi kalau kita kalih nak tidur ikut sunnah Nabi. Tapi kita berdengkur. Ambil ayat sembahyang lain kerana ketika itu kita disebut sebagai hilang ingatan. Hilang ingatan ni dia lupa diri kerana dia tertidur. Jadi hadis ni kita tak boleh nak buat amalan apabila kita lena sampai berdengkur, bangkit-bangkit terus sembahyang. Sebab Nabi dia ada kisah dia, dia ada kelebihan dia. Kemudian hadis seterusnya, hadatsana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Affan qala hadatsana Hammad bin Salamah an Thabit an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Kami man la kafiya lahu wa la mu'wi. Macam doa lepas makan saja. Kita tengok dah. Banyak doa Nabi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur di tilamnya, baginda sentiasa berdoa, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum. Ni doa lepas makan ni. Allah Ta'ala bagi. Rasulullah bagi kat kita. Mencukupkan dan melindungi kami. Betapa ramai orang yang tidak memiliki siapa pun untuk mencukupi dan melindunginya. Jadi, kita boleh ambil doa ni, doa sebelum tidur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Hak yang fakam tu tak payah dah. Sampai kat wa awana. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, mencukupkan dan melindungi kami. Itu doa yang boleh kita buat amalan, doa sebelum tidur. Sebab apa? Mencukupkan bagi kita dan melindungi kita. Cukuplah, kita ni cukup. Kalau ditanya pada kita, hari ni apa yang tak cukup? Kita jawab, cukup dah semua. Cukup dah. Kita mempunyai sifat yang cukup, kaki tangan yang cukup, otak, akal yang waras, makan minum yang cukup, ada tempat tinggal, walaupun tak seindah, tak sebesar mana, tapi cukup, ya Allah. Wa kafana. Kafa ni orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah, bersyukur. Wa awana. Dan sentiasa melindungi kami. Itu doa yang boleh kita buat amalan sebelum tidur. Dan dipersoalkan kepada kita, fakam iman la kafi lahu wala mu'wi. Berapa ramai yang di luar sana yang tak ada tempat perlindungan, berapa ramai yang di luar sana yang tak mencukupi bekalan, kan? Kita tengok sekarang ni di Malaysia pun terlampau banyak gelandangan tu tidur di atas kotak di kaki-kaki lima dengan beranak pinak pun dah jadi macam barat dah. Wallahualam, tak tahu kenapa macam tu, hidup dalam keadaan gelandangan, mungkin kerana tuntutan sara hidup atau nak jadi satu trend. Wallahualam, tak mahu kata apa tak kena dekat kita tak boleh nak menuduh sembarangan. Tapi dia jadi macam satu keseronokan, terutama sekali apabila ada orang nak bagi makan, dia pun jadi macam seronok. Keluar lepak tengah-tengah malam, orang main bagi makan berebut-rebut.
Makan tak habis bagi satu keluarga. Ini ada yang diceritakan oleh orang yang tukang bagi makanan. Ha? Kalau dalam keluarga tu ada 7 orang. Dia kira anak yang kecil pun 7. Bagi buang makanan. Bila terlampau banyak. Makanan tak habis. Esok orang lain mai pula. Maka makin bertambah. Keadaan gelandangan. Kalau kita tengok di Malaysia pun makin ramai. Wallahualam, tak mau nak kata apa. Dengan sebab kita tak tahu kehidupan mereka. Mungkin yang tak ada rumah. Nah, betul yang tak ada rumah. Terpaksa hidup macam tu. Tapi kita ni alhamdulillah nah. Allah Ta'ala beri kat kita kafana wa awana. Nah, kecukupan dan melindungi kita daripada segala mara bahaya. Hadis terakhir untuk bab yang ke-39. Hadatsana Husain bin Muhammad al-Jurairi. Qala hadatsana Sulaiman bin Harb. Qala hadatsana Hammad bin Salamah an Humaid an Bakr bin Abdullah al-Muzani. An Abdullah bin Rabah an Abi Qatadah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arsa bilailin ittada'a على شقه الأيمان وإذا عرس قبيل السبع نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. Abu Qatadah radhiyallahu anhu menyatakan, sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur di malam hari, baginda berbaring menghadap ke sebelah kanan. Jika baginda hendak tidur ketika waktu hampir subuh, baginda menegakkan lengan dan meletakkan kepala baginda di atas tapak tangan. Tengok. Dia tidur malam macam lain, tidur dekat nak subuh macam lain. Jadi bermakna di sini, dia tidur malam di atas lambung kanan, meletakkan kedua tapak tangannya di sebelah pipi kanan. Itu tidur malam dia. Dan apabila dia tidur, waktu dia lepas bangun daripada tahajud, dia akan letak tapak tangan ni, sebelah ni, dia letak macam ni. Kita panggil tongkat kan, no? Tongkat lah. Nah, dalam bahasa yang mudah faham, kita sebut kita tongkat lah, tidur macam ni. Sakit tau. Nah, kalau lama-lama sakit tidur, tak apa lah. Dia sakit, dia bangkit lah. Ni dah. Tidur dekat nak subuh. Ada setengah jam lagi tidur Ustaz. Tidur Ustaz tu jaga-jaga. Terang. Kan? Sebab tu Nabi menggunakan tapak tangan dia. Itu dengan menegakkan. Dia angkat tapak tangan dia tu bagi tegak dengan dia. Tongkat lah. Dia tongkat pipi dia tu. Dengan menggunakan tapak tangan. Jadi, sunat sebenarnya. No? Kalau kita bangkit tahajud, dah habis semayang. Kan kita selalu tutup tahajud kita dengan witir. Dah habis berdoa, dah habis berzikir. Tengok. Sekarang ni kan subuh lambat tu. Subuh sampai 6.26. No? 6.25. Jadi, katalah kita habis tahajud pukul 5.30. Ada sejam ke tu? Landing Zat. Landing time. Okey, cara tambah tidur bagi lama. Macam Rasulullah tidaklah. Tak ada naik balik atas katil, ambil bantai gedebum lena. Bila yang tu yang jadi ghalib, tapi kalau tak ghalib tak apa. Jadi dapat pahala sunnah lah. Tidur sebentar sebelum masuk waktu subuh untuk mengambil tenaga baru nak bangkit sembahyang subuh. Dapat pahala sunnah. Tapi jangan sampai memudaratkan waktu subuh. Hak sunat tu jadi haram. Boleh tidur sebentar. Sekurang-kurangnya kita dapat tidur 15 minit. Cas bateri. Casat. 15 minit. Tidur sat. Ataupun mungkin kadang-kadang sambil kita duduk berzikir tu. Menyengguk, mengantuk. Kita ni kalau berzikir memanjang mengantuk. Lepas tu tidur. Tidur sat. Ada yang dia tak berani ambil bantai. Takut ghalib. Ada yang dia tidur sambil duduk. Tidur macam Rasulullah tidur. Kata tak boleh, sakit. Tidur macam mana pun tak apa. Untuk mengambil sunnah. Tetapi kita yakin yang sat lagi, orang azan kita boleh bangkit. InsyaAllah. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi ni pengasih. Nabi ni pengasih, Nabi penyayang, Nabi ni perindu. Baginda Rauf. Sentiasa berbelas ihsan. Cara tidur pun dia habaq. Cara bangkit dia habaq. Nak tidur balik pun dia habaq. Okey. Kesimpulan hadis yang kita baca hari ini,
Iaitu hadis tentang Nabi tidur. Nabi ajak kita doa sebelum tidur. Nah, Allahumma bismika amutu wa ahya. Doa sebelum tidur. Allahumma bismika amutu wa ahya. Lagi satu yang diajak oleh Nabi, Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ataupun Rabbi qini azabaka yauma tajma'u ibadaka. Itu doa sebelum tidur. Kemudian diajar pula oleh Aisyah radhiyallahu anha yang dia tengok Nabi himpun. Nah, lekapkan di sini. Lekap. Bila lekap, kalau kita baca 3 qul yang kita baca itu akan berada di kedua-dua telapak tangan kita. Lalu sapulah pada bahagian-bahagian tubuh yang kita sampai dimulai dengan kepala. Seterusnya sampailah kepada bahagian-bahagian yang disebut oleh baginda mastata'a min jasadi, yang hampa mampu sampai. Hantarlah tangan tu. Nah, itu di antara kesimpulan hadis ni. Dan apa yang boleh kita ambil pelajaran daripada apa yang Nabi ajak ni, kita boleh tidur di awal malam, bangun di awal pagi. Bukan awal pagi pukul 7 nah. Dan kita boleh tidur sebelum masuk waktu subuh. Dan doa di antara yang Nabi ajak beberapa doa kepada kita, kita bolehlah jadikan dia sebagai amalan. Okey. Ada soalan yang ditanya kepada saya tadi. Kalaulah kata kita ni nak terkencing, mungkin terjaga nak terkencing, nah? Kita tidur, pukul 2 bangkit nak terkencing. Adakah setiap kali bangkit nak terkencing tu, nak kena baca doa, dan nak tidur balik nak kena baca doa? Okay, kita tengok, 2 awal lagi. Nak semayang pun awal lagi. Adakah setiap kali bangkit tu kena baca doa? Kalau ingat boleh baca. Kalau tak ingat, tak boleh lah. Kalau baca doa pakai kencing dan tertilam. Hapilah kencing dulu. Lepas tu nak patah balik, kira nak sambung tidur lah. Start lagi pukul 4:30, pukul 5 baru nak bangkit. Boleh dah nak baca doa balik sebelum tidur? Ya, boleh. Boleh diulang-ulang. Okey, baik. Saya buka soalan. Ada soalan nak tanya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, Kak Nora. Kak Nora tanya tajuk lain lah, bukan. Ya. Okey, boleh teruskan. Ya. Kak nak tanya tentang zakat perniagaan ni kan, dibayar 1 bulan sekali. Jelas tak? Apa dia tu? Tak jelas lah. Kak Nora nak tanya tentang zakat perniagaan kan. Dibayar sebulan sekali ke atau setahun sekali ke? Dan macam mana cara pengiraannya? Okey, baik. Dapat ya, dapat. Tentang zakat perniagaan, adakah dibayar sebulan sekali ataupun setahun sekali? Zakat perniagaan dibayar setahun sekali. Bukan tiap-tiap bulan. Setahun sekali, dengan cara kita menghitung seluruh kita punya bekalan modal dan juga keuntungan. Dan juga termasuk hutang piutang. Kira semua sekali. Campur semua tu, termasuk hutang piutang yang orang hutang tak bayar lagi tu. Kira tu semua sekali, setiap setahun sekali. Termasuklah perbelanjaan yang kita belanja bilapi bilayak dia. Lepas tu berapa kiraan yang kita dapat. Berapa kiraan yang kita dapat, maka itulah jumlah zakat yang kita kena keluarkan. Kita tahu 2.5% sahaja. Okey Kak Nora? Ya Ustazah. Ya okey. Cara yang selalu kita duk belajar pun kita faham macam tu lah kan. Tapi bila
ada juga orang cakap macam mana kau, orang tune sikit, kita pun jadi tak tahu pula dah. kita nak tahu yang sahih lah kan. Ya, sahih. Terima kasih Ustazah, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ju. Ya. Ju nak tanya, adakah Nabi Muhammad makan organ dalaman? Organ dalaman macam hati lembu. Nabi Muhammad. Okey, baik. Terima kasih. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan organ-organ dalaman seperti hati, jantung, paru dan sebagainya? Kan adakah baginda makan? Okey. Di antara yang tidak dimakan oleh baginda adalah organ dalaman sebab ia membenarkan hati. Tetapi benda tu halal, boleh dimakan. Nah, halal dan boleh dimakan. Apabila dia dipelawak oleh sahabat, bagi dekat dia, suruh dia makan, dia tak kata, tak maulah tak makan. Sebaliknya dia diam sahaja. Sahabat pakat pula makan, sedap. Makan hati, makan limpa, makan jantung, makan perut. Dia biar, dia senyum, dia tengok sahaja. Jadi, baginda mengakui benda tu boleh makan, tapi Nabi tak makan. Okey, di antara penyebabnya, memakan bahagian-bahagian dalaman menyebabkan benak hati. Kita ni yang sentiasa benak, lagi-lagi benak lah. Nah, jadi boleh dah makan? Makan je. Makruh. Apabila untuk orang nak belajar. Tapi orang yang tak belajar tu makan je. Benda halal. Boleh dimakan. Cuma bagi kalau kita nak jaga akal, ingatan, pemahaman, lebih baik kita cuba elakkan makan bahagian dalaman tu. Biar dalam tu sat lagi kerabu perut lah kan. Perut tu duduk di dalam lah, mana ada perut duduk di luar kan. Jadi orang nanti suka lah benda macam tu. Boleh, benda halal tapi tak berapa elok. Adakah Nabi makan? Dia tak makan. Nabi tak makan. Okay, terima kasih Ju. Boleh faham? Boleh faham Ustazah. Ada hadis tak tentang pemakanan organ dalaman ni? Pemakanan dalaman. Okey kan, insya-Allah saya cari. Terima kasih Ustazah Nah. Sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa? Rahmah. Okey. Nak tanya Ustazah, kalau kita tidur di waktu siang, perlu ke kita nak baca doa yang kita tidur tu malam tu? Okey. Kalau kita Baik, terima kasih. Tidur siang boleh dah baca doa. Awak pula tak boleh. Setiap kali kita tidur, kita adalah separuh mati kan? Jadi boleh dah baca? Boleh. Boleh baca. Tak jadi salah, dia sunnah. Okey, boleh baca. Walaupun tidur pada waktu siang. Okey. Ustazah, kalau macam mengucap dia boleh mengucap sebelum tidur? Ya, boleh. Boleh mengucap, baca ayat kursi, baca surah Mulk. Sebenarnya banyak lagi hadis ni. Tu saya kata, kan ni dia ambil bahagian-bahagian yang penting untuk kita beramal. Banyak sebenarnya. Okey, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Kak Zura. Ustazah, kan selalu kalau kita sebentar nak menunggu waktu tu, kita selalu macam tersengguk kan. Macam tu batal ke tak air semayang kita? Lepas tu cara duduk macam mana yang batal dan yang tak batal? Okey, baik. Cara duduk yang macam mana yang tak batal? Kalau kata kita tidur terlentang, papan punggung kita tetap di lantai, maka tak batal lah. Tapi kalau kata kita tidur sambil duduk, papan punggung kita dalam keadaan kita bersila. Kita sambil berzikir menyengguk tu tak tidur lagi tu. Dia baru sengguk saja kan. Hangguk tu. Itu tak batal. Tapi cara mana yang batal? Apabila kita tidur dalam keadaan mengiring dan kita tak tetap papan punggung. Mula memang terlentang. Saat lagi terjaga-jaga, dah terkalih. Itu tak tetap papan punggung. Yang tu batal. Tapi kalau kita tidur sambil duduk,
maka tak batal. Tapi kalau duduk bersimpuh, batal. Sebab kita duduk bersimpuh, papan punggung kita tak tetap tau atas lantai. Nah, dia macam tercunggit sikit. Itu batal. Nah, kalau tidak dalam keadaan bersila, papan punggung kita memang tetap di atas lantai. Maka tak batal. Nah. Okey Kak Zura, okey ya? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, ada lagi soalan? Tak ada dah, Nas. Saya rasa saya sudah dulu, maaf. Terlebih masa sikit. Saya tahu saya ambil masa perempuan untuk nak memasak, mengurus kerja rumah. Maaf. Ampun dan maaf daripada saya. Seandainya segala kata-kata saya itu ada yang terkasar, ada yang menyinggung. Mohon ampun dan maaf, saya insan biasa. Tak pernah sunyi daripada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzabal qubur wa qina 'adzabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua. Terima kasih.